Saya nak buktikan ada ketua Muslim, ada ketua Melayu yang amalkan mengikut semangat budaya Melayu tulen. Jangan lupa guys, tekan butang subscribe untuk anda sentiasa happy hari-hari dan juga anda mendapatkan info yang baru setiap hari. Di video kali ini menunjukkan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dijemput dalam majlis solat hajat di sebuah masjid dan beliau terus bagi tazkirah di masjid tersebut. Inilah contoh pemimpin yang terbaik. Saya nak buktikan ada ketua Muslim, ada ketua Melayu yang amalkan mengikut semangat budaya Melayu tulen dan semangat Islam yang benar untuk melaksanakan keadilan sesuai dilihat Muslim itu litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dia tengok ada rupanya bukan semua orang Melayu dan orang Islam kata berhak dan dilindungi harta. Ada rupanya. Saya nak itu. Walaupun insya-Allah selesai tugas dan saya besar, maka orang tengok ada bagi saya itu. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. واعتصامي إلا بالله عليك توكلت وإليك أنيب الحمد لله القائل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kasih karya dan imam dan kuasa masjid Taman Rakat Sungai Dong, yang saya muliakan Syekh Jamil Ajrumi, guru dari Pondok Pelele Kedah yang keluarga yang masyhur dan ulama terkenal, saudara saya Syarizan Johan, anak sahabat saya jadi ahli parlimen di sini, dan rakan-rakan yang saya muliakan, khususnya dari karya di sini dan ambil saya lihat ada kawan-kawan di Dua. Saya baru masuk office 5 belum buka dan InsyaAllah kita berdoa. Pertamanya tentu memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana kita dapat kesempatan bersama berjemaah dan menajat kepada Allah SWT kerana ikhtiar apapun yang kita lakukan dalam jalur apapun, siasat, ekonomi, kemasyarakatan, dia tidak boleh lari daripada asas kekuatan akidah dan tawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Lepas tu saya mula baca tadi ayat Al-Quran tentang keyakinan kita bahawa dalam apa juga usaha yang kita laksanakan, dia tidak boleh terlepas daripada niat bahawa kerja yang terbaik adalah kerja yang mendapat restu dan menuju ke jalan Allah SWT. Tetapi dari dakwah biasa, percakapan biasa, dia harus dilaksanakan dengan amal saleh. Jadi inilah yang kita harap dalam apa jalur juga. Kalau niatnya itu amal ikhlas lillah ta'ala dan usaha kita itu konsisten, istiqamah dengan amalan itu, mudah-mudahan apa yang didoakan terutama oleh Tuan Guru Syekh Jamil Ajrumi tadi itu dapat diberkati Allah SWT. Saudara yang dimuliakan, tentulah saya di mana saja mengambil kesempatan mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak di atas kepercayaan daripada Yang Bertuan Agung, Raja-Raja Melayu dan juga kepada rakyat. Tujuannya itu bukan untuk meneruskan persaingan, adu domba, percaturan. Tujuannya itu adalah berlumba fastabiqul khairat, untuk kebaikan. Negara kita pernah mencatat suatu prestasi ekonomi yang lebih membanggakan. Tidak
baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, belum sampai ke tahap itu, tetapi lebih membanggakan. Tetapi selalu yang disebut jawab kegalauan berlaku, kekacauan pemikiran, tindakan yang melanggar tata susila, bertentangan dengan prinsip tata kelola yang baik atau good governance, yang menyebabkan negara sehebat manapun tidak boleh menampung kegelojohan, tamak haloba, keangkuhan dan kezaliman. Sebab itulah kita berusaha insya-Allah bersama-sama sambil mendoakan kepada Allah Taala, bagilah gambaran dan cahaya yang lebih meyakinkan kepada kita semua. Dan kerana saya yakin dia melalui pencerahan Islam ini tegak kerana keyakinan yang pertamanya, keduanya pencerahan kefahaman, dan ketiganya dengan amal setelah pembersihan. Ini di antara ayat ada surah-surah awal, Mudaththir, Muzammil, Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Bangun daripada kelalaian kita, kecoyan kita, porak-poranda kita, kejahilan kita. Kita telah lama kadang-kadang coy sehingga akan mengizinkan, bukan sekadar mengizinkan, terus mendukung kepalsuan, terus mendukung rasuah dan penyelewengan. Sebab itu ayat ini menyeru kita supaya bangun daripada kelalaian, kealpaan, daripada selimut, dari kegelapan. Bangun dari tidur kamu. Qum fa'anzir, untuk apa? Wa rabbaka fakabbir. Sebenarnya kekuatan itu daripada Allah SWT. Bukan kerana projek, bukan kerana wang ringgit, bukan kerana fitnah, bukan kerana hutang, tetapi kerana keyakinan kita. Wa rabbaka fakabbir. Dan untuk itu Allah meluruskan dalam Al-Quran, wa thiyabaka fatahhir, bersihkan diri dari sudut kerohanian dan bersih seperti bersih. Kerana kalau tanpa itu tidak ada tindakan solat. Kalau jiwa tidak bersih, pemikiran masih serabut, orang dengan segala pengaruh dan kekeliruan, tidak faham di antara hak dan batil, di antara rasuah dan bersih, di antara yang hak dan fitnah, tidak ada, terus keliru, tidak mungkin kita dapat mengangkat martabat kepala. Dan saya ada imam, ada ustaz, fakih semua. Saya nak banyak-banyak baca, saya terkuda. Ini bukan soal jawatan, ini soal ilmu dan amal. Itu beza dia. Soal jawatan tak boleh saya ingat, setakat ini lah. Tetapi ukuran Islam itu yang tentu saya sekadar baca Al-Quran. Kerana tahapnya ilmu, kekuatan keyakinan dan keikhlasan, dan itu yang harus diikhtiarkan supaya dapat kita tingkatkan. Sebab ini mana-mana termasuk kadang-kadang orang kita dalam apa juga jurusan jalur kerja kita tidak terlepas dari Messi. Sebab itu dalam beberapa pidato minggu terakhir ini saya ingatkan tentang gesaan Al-Quranul Karim dalam surah Al-Balad. Itu cukup kuat jaminan bagaimana manusia kerdil seperti kita boleh diangkat martabat harakatnya, maqam dia. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad. Tentang balad, negara kota suci Mekah Mukarramah, dengan segala tribulasi, ujian yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi yang saya rumuskan ialah bagaimana boleh diangkat martabat Aqabah. Falah tahamal Aqabah wa ma adraka mal Aqabah fakku raqabah. Bagaimana boleh kita angkat darjat? Selain
kita lakukan? Salat, baca Quran, zikir dan sebagainya. Bagaimana? Itu disebut oleh Al-Quran. Apatah lagi dalam tata negara, dalam sistem kerajaan, dalam pemerintahan. Tanggungjawab pimpinan itu mengangkat martabat bukan dirinya, bukan anak-anak istrinya, mengangkat martabat umat ini. Itu diterangkan. Ini ujian besar. Kerana bila kita di atas, semuanya indah, laporannya baik semua, jangan bimbang. Saya masih ingat lama dulu, masa saya di Malang, Tuan Menteri. Sekarang next kita tengok. Saya bagi satu ucapan di satu kawasan di Bota kanan, orang Perak kata Botek. Kau mau beli dapur? Kau beli dapur pakai lah. Nampak apa yang minta mau juga. Baik, ayo. Aku tak terlepas, ayo. Baik. Ucapan itu saya kata, kita belajar dari sejarah, dari pengalaman. Dulu bila raja-raja melawan kawasan, ditanya Mama Bentara, ditanya pembesar-pembesar, bagaimana keadaan di sini? Ampun tuanku beribu-ribu, ampun sembah pati mohon. Fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Bangun daripada kelalaian kita, kecoyan kita, orang peranda kita, kejahilan kita. Kita telah lama kadang-kadang coy sehingga akan mengizinkan, bukan sekadar mengizinkan, terus mendukung kepalsuan, terus mendukung rasuah dan penyelewengan. Sebab itu ayat ini menyeru kita supaya bangun daripada kelalaian, kealpaan, daripada selimut, dari kegelapan. Bangun dari tidur kamu. Bagi lalu aku. Bagi lalu. Kita komen sikit itu sih. Bagi lalu. Satu. Gerak. Yang lagi gerak ada tu. Suara kosong. I love you, Dr. Sri. I love you. I love you. Lalu. Dr. Sri. I love you. I love you. Lagi laluan. Dr. Sri, I love you. Dr. Sri, I love you. Belakang. Bang. Laluan bagi laluan. Jangan tolak. Lalu, tak bang. Ada motor lalu.